Kita intro dulu. Bersatu telah memutuskan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap 6 orang ahli parlimen mereka yang telah melompat itu. Tetapi persoalan terus timbul. Mengapa Bersatu cukup payah nak pecat mereka ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda semua sedia maklum, malam tadi Bersatu telah mengadakan satu mesyuarat tergebar khas bagi membincangkan beberapa agenda penting dan 3 perkara menjadi tumpuan para pemerhati politik dekat negara kita ini. Yang pertama, sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin masih terus mendapat kepercayaan dan sokongan daripada ahli-ahli Bersatu untuk terus menyerajui Bersatu selaku Presiden. Yang kedua, adakah Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan digantikan selaku Setiausaha Agung Bersatu oleh muka baru? Dan yang ketiga yang paling penting, apakah nasib ke-6 orang ahli parlimen yang telah melompat katak menyokong Perdana Menteri seperti mana yang telah kita ketahui tersebut. Dan ada beberapa agenda lain lah seperti pelantikan baru AJK Pusat Bersatu yang turut melibatkan YB Amran Nasruddin dan juga penukaran beberapa ketua Bersatu Negeri di mana Datuk Seri Azmin Ali telah dilantik sebagai Ketua Bersatu Selangor yang baru dan juga Datuk Muhammad Hanifah telah menggantikan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu selaku Ketua Bersatu Negeri Sembilan. Yang ini saya sokong sangat-sangatlah. Sepatutnya orang Negeri Sembilan kena terajui Bersatu Negeri Sembilan. Bukannya orang Perak masalahnya bang. Walaupun isteri si Fazal Azumu ini merupakan orang Negeri Sembilan, tapi yang tu tak aci. Iyalah tu. Baik, yang itu kita tolak tepi dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bincang tentang 3 perkara yang penting yang telah saya nyatakan tadi. Yang pertama, berdasarkan kepada kenyataan daripada Hamzah Zainuddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi mendapat sokongan dan kepercayaan ahli-ahli Bersatu untuk terus menerajui Bersatu. Apa jua krisis yang melanda Bersatu pada ketika ini dipandang selaku satu bentuk intimidasi oleh Kerajaan Perpaduan Madani dan juga merupakan tekanan-tekanan politik yang tidak ada kena-mengena dengan karisma Presiden Bersatu tersebut. Jadi Tan Sri Muhyiddin terus diberikan kepercayaan untuk menerajui Bersatu sekurang-kurangnya untuk berhadapan dengan kerenah Kerajaan Perpaduan Madani ini dan juga untuk terus mengukuhkan Perikatan Nasional. Yang keduanya, kedudukan Hamzah Zainuddin nampaknya masih kekal selaku Setiausaha Agung Bersatu walaupun memang terdapat cakap-cakap yang beliau ini bakal digantikan kerana beliau ini secara asasnya ada juga pihak dalam Bersatu yang tak berapa senang dengan beliau, tetapi tampak gayanya beliau masih lagi kekal menerajui jawatan Setiausaha Agung Bersatu dan kita harapkan selepas ini beliau menjadi lebih tegas terutamanya untuk memastikan kedudukan Bersatu, maruah Bersatu itu terus intact insya-Allah. Yang ketiga ini, ini paling penting sebenarnya. Apakah kedudukan 6 orang ahli-ahli parlimen yang telah berpaling tadah tersebut? Berdasarkan kepada kenyataan Hamzah, ahli-ahli parlimen yang ber-6 ini bakal dikenakan tindakan undang-undang oleh Bersatu kerana telah mengkhianati Bersatu dan mereka juga bakal diarahkan untuk mengosongkan kerusi masing-masing dan bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya kecil. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya ada sedikit ragu tahu atas punca kuasa apakah Bersatu ingin mengenakan tindakan undang-undang terhadap 6 ahli parlimen mereka yang berpaling tadah ini. Sebab kalau tidak menjadi kesalahan saya, belum ada apa-apa precedence kes-kes yang menyaksikan mana-mana parti berjaya menyaman atau mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pimpinan ataupun ahli parlimen ataupun wakil rakyat mereka yang telah berpaling tadah. Sebab kes 24 parti ini bukan baru, dah banyak kali dah masalahnya, tetapi satu pun parti-parti yang terlibat dengan lompat parti ini gagal untuk mengambil tindakan terhadap ahli-ahli parlimen atau wakil rakyat mereka yang melompat. Jadi bila Bersatu kata mereka nak mengambil tindakan undang-undang itu, saya rasa macam agak terfikir jugalah mereka nak ambil tindakan undang-undang dari segi apa. Adakah terdapat klausa dalam perlembagaan Bersatu ataupun sebarang bentuk aku janji ke perjanjian ke apa-apa ke antara MP-MP ini dengan Bersatu agar mereka ini tidak melompat ke, tak menyatakan sokongan ke apa-apa ke. Wallahu a'lam bisawab. Yang ini kita serahkan sajalah kepada Bersatu untuk membuat keputusan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mengganggu fikiran saya sebenarnya ialah mengapa Bersatu sampai ke sudah masih lagi enggan untuk memecat mereka ini. Mengapa Bersatu cukup payah nak buat keputusan untuk menggugurkan keahlian 6 orang MP yang telah melompat itu. Ada yang katakan kepada saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tindakan Bersatu untuk tidak memecat mereka ini kerana Bersatu ingin mengambil tindakan undang-undang terlebih dahulu. Sekiranya kalau mereka ini dipecat, maka mereka ini tidak lagi berada di bawah bidang kuasa Bersatu sebab mereka ini sudah dipecat. Mereka bebas untuk
untuk buat apa sahaja. Tetapi dekat sini saya ada sedikit argument juga, sebab mereka ini melompat sebelum mereka dipecat, dan pemecatan itu adalah natijah daripada pengkhianatan mereka. Dan sekiranya kalau Bersatu mengambil tindakan memecat mereka, di situ ada sedikit locus standi betapa mereka ini telah melanggar Perlembagaan Bersatu. Mungkin di sinilah boleh menguatkan lagi tindakan undang-undang yang bakal diambil oleh Bersatu itu. Tetapi itulah, macam saya katakan, saya rasa sangat-sangat pelik mengapakah Bersatu sampai ke sudah tak nak mengambil tindakan untuk memecat ke-6 ahli parlimen yang telah berpaling tadah ini. Apakah yang telah menyebabkan mereka tersangkut tidak mampu untuk menggunakan segala kuasa yang mereka ada untuk memecat mereka ini? Yang ini saya tak boleh jawab. Yang ini sama ada Muhyiddin Yassin ataupun Hamzah Zainuddin kena jawab dengan detail. Mengapakah mereka ini masih lagi dibiarkan menjadi ahli Bersatu, seterusnya akan membalikkan Bersatu dengan pelbagai perkara yang tak elok sekiranya kalau ke-6 mereka ini buat perangai yang tak apa-apa. Sebagai contoh, macam mana kita tahu Syed Abu Hussein, ahli Parlimen Bukit Gantang, telah dilantik sebagai Ketua Jawatan Kuasa untuk menangani masalah harga barang makanan yang semakin meningkat di bawah NAPCOL. Dan sekiranya kalau Syed Abu Hussein ini gagal menjalankan tanggungjawabnya, seperti mana kata rakan-rakan, Bersatu yang akan terpelit. Sebab tak kira apa jua kadar sekalipun, dia sokong siapa sekalipun, Syed Abu Hussein ini merupakan ahli Parlimen Bersatu. Dan apa jua benda-benda yang tak elok yang dia buat, Bersatu yang akan mendapat nama busuk sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila Bersatu kata kerusi itu patut dikosongkan dan sebagainya, macam saya katakan tadi, saya tertanya-tanya, adakah terdapat klausa sedemikian dalam Perlembagaan Bersatu ataupun ada terdapat sebarang perjanjian seperti itu? Sebab kalau mengikut Akta Lompat Parti, akta itu tidak terguna pakai ke atas mereka yang hanya mengalihkan sokongan. Kalau lompat parti lain cerita, tapi kalau sekadar mengalihkan sokongan, yang itu tidak terkena dalam Akta Lompat Parti. Yang itu yang kita pelik, tuan-tuan sekalian. Tapi macam saya katakan, kita serahkan kepada Hamzah Zainuddin dan juga peguam-peguam Bersatu untuk meneliti tindakan yang wajar diambil. Tetapi kalau anda tanya saya lah kan, saya berpandangan adalah lebih baik sekiranya kalau Bersatu pecat saja ke-6 mereka ini dan ambil tindakan dalam masa yang sama. Sebab bagi saya, pemecatan itu menguatkan lagi locus standi Bersatu untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka ini. Tetapi siapalah saya? Saya bukan orang Bersatu pun masalahnya. Saya mungkin cenderung ke arah Perikatan Nasional, tetapi saya bukan orang Bersatu. Dan saya harapkan mana-mana orang Bersatu boleh memberikan pandangan tentang apakah yang saya nyatakan ini betul ataupun sebaliknya. Tetapi bagi saya, sekiranya kalau Bersatu terus membiarkan mereka ini menjadi barah dalam parti Bersatu, apatah lagi Syed Abu Hussein ini masih lagi bebas untuk menarik ahli-ahli Bersatu untuk melompat menyokong Perdana Menteri, maka tunggu sajalah parti Bersatu ini ditanyakan soalan ini oleh pengundi. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?